Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas kemahiran hidup asas, masalah pembelajaran tahun 4 untuk kelas Mekar. Baik, sebelum kita memulakan kelas, izinkan cikgu untuk memperkenalkan diri cikgu dulu. Takut-takut ada di antara awak yang telah pun lupa siapa cikgu. Maklumlah sebab kita dah lama sangat bercuti dan lama kita tak bersemuka dan belajar secara formal, iaitu belajar di dalam kelas. Baik, nama cikgu Muhammad Zakir bin Mokhtar. Okey, cikgu merupakan guru PPKI di SK Pulau Indah 2, Pelabuhan Kelang, Selangor. Dan untuk hari ini, cikgu akan mengajar kamu kemahiran hidup asas, untuk kelas Mekar tahun 4. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan kelas kita, so cikgu akan menerangkan tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Tarikh pada hari ini adalah 26 Januari 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Topik kita adalah keselamatan di ruang kerja. Standard kandungan 1.1, mengetahui peraturan keselamatan. Standard pembelajaran kita 1.1.1, mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini iaitu yang pertama, mengenal ruang keselamatan, dan yang kedua, menyenaraikan peraturan di bengkel masakan dan juga kawasan perkebunan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat menyatakan dan menyenaraikan dengan jelas 5 peraturan di bengkel masakan dan juga kawasan perkebunan. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang kita nak belajar pada hari ini, so cikgu suka untuk menerangkan kepada awak semua, dalam kemahiran hidup asas tahun 4 ni, so awak akan diberi dua pilihan untuk memilih dua topik yang besar dalam pembelajaran kita ini, iaitu cikgu telah memilih tentang komponen masakan dan juga komponen perkebunan. Okey, topik kita hari ini adalah berkenaan dengan aspek keselamatan dan juga kebersihan. Dan di bawah topik utama ni ada topik kecil, iaitu mengutamakan keselamatan dan juga mengutamakan kebersihan. Baik, habis sahaja pada topik ini, so kita akan pergi kepada komponen satu, iaitu komponen masakan, dan juga kita pilih satu lagi, iaitu komponen yang ketiga berkenaan dengan perkebunan. So dalam komponen masakan tu nanti ada kita akan belajar tentang dapur, tentang belajar tentang bengkel masakan, alatan asas memasak, bahan asas memasak, kaedah asas memasak. So maksudnya dalam tu nanti kita akan ada praktikal untuk membuat beberapa menu. Okay, dan juga dalam komponen perkebunan, so kita akan belajar tentang alatan perkebunan, kenali bahan-bahan tanaman, kemudian kita juga akan membuat satu dua projek berkenaan dengan perkebunan lah. Okay. So tapi nanti kita akan habiskan dulu komponen masakan, baru kita akan masuk kepada komponen perkebunan. Dan juga kebersihan. Okay. Fokus kita untuk tajuk ini adalah di sekitar bengkel masakan dan juga di tempat penternakan dan juga perkebunan. Okay. So pertama kita akan tengok apa dia aspek keselamatan yang perlu kita ikuti di bengkel masakan, dan juga apa dia peraturan ataupun aspek keselamatan yang perlu kita patuhi apabila berada di kawasan perkebunan. Kita pergi dahulu kepada aspek keselamatan dan juga kebersihan di bengkel masakan ataupun dapur. Jadi pada pendapat awak semua, apakah peraturan yang sesuai apabila kita berada di bengkel masakan ataupun dapur? Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, cikgu nak kamu fikirkan beberapa peraturan yang kamu rasakan sesuai
dan boleh diaplikasikan di bengkel masakan ataupun dapur kita. Okey, cikgu beri masa awak lebih kurang dalam 2 minit untuk awak fikirkan apa dia peraturan yang awak rasakan sesuai perlu diletakkan di bengkel keselamatan di bengkel masakan demi menjamin keselamatan kita. Okey, 2 minit. Cuba awak fikirkan. Okey, masing-masing dah fikirkan apa dia peraturan yang awak rasakan sesuai untuk kita letakkan di bengkel masakan ataupun dapur. Baik, dekat sini cikgu dah pun sediakan beberapa peraturan asas yang boleh kita patuhi, yang perlu kita ikuti apabila kita berada di bengkel masakan ataupun di dapur. Okey, baik, kita akan tengok satu persatu apa dia peraturan di bilik masakan. Okey, yang pertama sekali sebelum kita masuk ke bilik masakan ataupun dapur, kita mesti minta kebenaran guru sebelum memasuki bengkel masakan. Ingat tu. Selagi cikgu tak suruh masuk, selagi cikgu belum beri keizinan untuk awak masuk kepada bengkel masakan, awak tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke bengkel masakan ataupun ke dapur. Okey. Seterusnya, gunakan pakaian yang sesuai sebelum memasuki bilik masakan. Contohnya dengan memakai apron. Biasanya kalau kita nak buat kerja masak-memasak ni, so nanti awak akan dibekalkan dengan apron untuk kita menjalankan kerja-kerja memasak. Selain daripada tu, kita hendaklah memakai pakaian yang bersih lah. Pakaian yang bersih sebab kita nak menyediakan makanan kan. Jadi kita mesti pastikan pakaian yang kita pakai sesuai dan juga bersih. Okey, seterusnya, berhati-hati ketika mengendalikan sebarang peralatan dan menggunakan sebarang alatan di bengkel masakan. Okey, nanti di dalam bengkel masakan ataupun di dapur tu ada pelbagai-bagai lah pelbagai-bagai jenis alatan dan juga peralatan elektrik yang akan kita gunakan. Contohnya seperti pisau, sudu, garpu, mungkin kita akan gunakan periuk nasi, blender, dapur, kuali dan juga menggunakan gas. Jadi ini melibatkan soal keselamatan. Jadi perlu berhati-hati ketika mengendalikan alat yang awak guna. Okey. Seterusnya, tidak berlari ataupun bermain semasa sesi bengkel sedang dijalankan. Okey, tidak berlari ataupun bermain. Okey, kita tak dibenarkan untuk berlari dalam dapur lah. Okey, mungkin disebabkan ruangan dapur kita tu sempit dan juga ruang yang terbatas. Okey, untuk kita berlari ataupun bermain. Lagipun memang kita tak boleh berlari dan juga main sebab mungkin lantai yang licin. So nanti mungkin akan mengakibatkan awak jatuh dan sebagainya. Ataupun awak tiba-tiba awak main terpegang benda yang panas, tertumpah minyak yang panas dan sebagainya lah. Okey, sebab itu tidak dibenarkan sama sekali untuk awak berlari dan juga bermain semasa sesi bengkel ataupun kita membuat aktiviti memasak di dapur ataupun di bengkel masakan. Okay, baik, seterusnya pastikan tangan sentiasa kering sebelum menggunakan peralatan elektrik. Okey, kita nak pastikan tangan kita ni mestilah sentiasa kering. Okey, nanti dekat dalam bengkel masakan tu nanti cikgu akan sediakan tuala ataupun sapu tangan kecil untuk awak pastikan tangan awak sentiasa kering. Okey, kerana apa? Tangan yang basah bila awak memegang peralatan elektrik, mungkin awak boleh terkena renjatan elektrik. Okey, itu kita tak nak lah. So, make sure dan juga pastikan
tangan sentiasa kering sebelum kita nak gunakan peralatan elektrik. Seterusnya, tutup semua switch peralatan elektrik dan juga gas apabila telah selesai digunakan. Okey, apabila kita dah selesai membuat aktiviti, kita dah nak balik ke kelas, kita dah kemas tempat kita. Kemudian kita hendaklah memastikan semua peralatan elektrik yang kita guna dan juga gas yang kita gunakan untuk memasak telah pun ditutup. Bahaya kalau kita biarkan peralatan elektrik yang kita guna tu tadi tak ditutup, gas tak ditutup dan sebagainya. Okey, boleh menyebabkan kebakaran dan juga litar pintas. Okey. Dan sentiasa patuh pada arahan guru. Okey, sentiasa dengar apa yang cikgu bagi tahu semasa berada di bilik masakan. Ikut arahan. Okey. Apabila cikgu kata, okey, semua berbaris, kena berbaris. Okey, semua pergi ambil pinggan, cawan dan sebagainya, kena ambil. Okey. Ikut giliran. Jangan tergopoh-gopoh. Jangan nak mendahului mana-mana kawan. Okey. Kita takut perkara-perkara yang kita tak ingini berlaku. Okey. Baik. Di antara yang cikgu sediakan ni, mungkin ada lagi peraturan yang boleh diguna pakai di bilik masakan. Okey, yang itu cikgu nak awak fikirkan ataupun awak telah pun fikirkan tadi. So nanti tuliskan di atas sehelai kertas. Okey. Alright. Okey, itu adalah peraturan di bilik masakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada keselamatan di kawasan penternakan dan juga perkebunan. Tengok gambar. Ada budak lelaki sedang mencuci peralatan. Ada kawan sedang menabur baja. Okey. Right. Boleh juga tengok dekat situ macam mana cara pemakaian apabila berada di kawasan peternakan dan juga perkebunan. Okey, peraturan di kawasan perkebunan. Mari kita tengok satu persatu apa dia peraturan di kawasan perkebunan. Okey. Tadi dah fikirkan kan? Cikgu dah bagi masa 2 minit untuk awak fikirkan apa dia peraturan yang sesuai di kawasan perkebunan. Okey, yang pertama, mendapatkan kebenaran guru sebelum ke tapak perkebunan. Sama seperti tadilah. Okey, selagi cikgu tak suruh, selagi itulah jangan pergi tanpa ada keizinan guru. Biar kita pergi bersama-sama. Okey, jalan dalam kumpulan ke tapak perkebunan. Baik, yang seterusnya memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan aktiviti perkebunan. So nanti cikgu akan arrangekan, cikgu akan sesuaikan waktu kemahiran hidup asas perkebunan, pakai pakaian sukan lebih sesuai. Kalau awak pakai uniform, dia tak sesuai lah untuk awak pergi ke kebun sebab kita akan bermain dengan tanah, kita akan main dengan cuaca yang panas. Jadi baju uniform sekolah tak sesuai. Yang lebih sesuai adalah baju sukan. Okey. Seterusnya, sentiasa menggunakan sarung tangan semasa menjalankan aktiviti perkebunan. Ini penting sebab apabila kita berada di kebun, apabila kita menjalankan aktiviti perkebunan, kita akan melakukan aktiviti yang kasar lah. Okey, kita nak pegang cangkul, kita nak pegang parang, kita nak pegang skop dan sebagainya lah. Dan juga untuk mengelakkan tangan kita daripada luka dan juga tercedera serta menghalang daripada kekotoran lah. Okey.
Baik, seterusnya berhati-hati semasa menggunakan peralatan yang tajam. Okey, macam cikgu sebutkan tadi. Ada beberapa peralatan yang tajam mungkin kita akan gunakan. Contohnya seperti cangkul, parang, serampang mata tiga. Jadi itu semuanya benda yang tajam. Jadi kena dah berhati-hati semasa menggunakannya dan dilarang sama sekali untuk awak bermain-main dengan peralatan tersebut kerana ia akan mendatangkan kecederaan yang serius pada awak. Okey. Baik, seterusnya. Simpan kembali peralatan yang telah digunakan di dalam stok. Okey. Baik, kita lepas je kita siap semua aktiviti. Jadi kita dah kemas-kemas, kita dah cuci. So kita akan simpan baliklah semua peralatan yang kita telah gunakan. Okey, tu untuk mengelakkan alatan kita hilang. Okey, kemudian kita memastikan kawasan perkebunan kita bersih dan juga kemas setelah kita selesai menjalankan aktiviti. Pastikan tak ada lagi peralatan yang tinggal, sampah-sampah semua telah pun dibuang, kita dah sapu rumput-rumput dan sebagainya lah. Okey. Dan juga cuci tangan sehingga bersih apabila telah selesai menjalankan aktiviti. Yang ni yang penting lah. Sekarang ni pun walaupun kita tak buat aktiviti berkebun, kita digalakkan untuk mencuci tangan dengan kerap. Okey, untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh virus lah. Okey, sekarang ni macam-macam virus ada, termasuklah yang tengah melanda kita ni. Virus apa? Virus COVID-19. Jadi lepas je kita siap berkebun, kita apa semua, kita cuci tangan bersih-bersih dengan menggunakan sabun. Okey, jadi itulah beberapa peraturan di kawasan perkebunan yang cikgu rasakan sesuai untuk diguna pakai apabila kita berada di kawasan perkebunan nanti. Okey. Baik, sekiranya ada lagi peraturan yang awak rasakan sesuai, seperti biasa, awak tuliskan di dalam sehelai kertas. Okey, kot ada yang tak sama dengan cikgu tetapi awak rasakan boleh diguna pakai ataupun peraturan yang awak tulis tu dirasakan sesuai, awak boleh tulis. Okey. Alright. Apakah yang anda telah pelajari sebentar tadi? Okey, cikgu dah pun menerangkan tentang peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi sewaktu berada di bengkel masakan dan juga di kawasan perkebunan. Okey, awak kena ingat tu. Okey, sentiasa beringat apabila kita pergi ke ruang keselamatan, sama ada di bengkel masakan ataupun di kawasan perkebunan, ada peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi. Okey, kita tak boleh sesuka hati. Buat sesuka hati kita apabila kita berada di bengkel masakan ataupun di kawasan perkebunan. Ada tugasan untuk awak. So, cikgu nak awak tuliskan 5 peraturan di bengkel masakan dan kawasan perkebunan di dalam sebuah kertas A4 dan buatkannya dalam bentuk jadual. Kemudian, postkan jadual ataupun peraturan yang telah ditulis tersebut ke dalam grup WhatsApp kelas. Kelas Mekah lah, jangan salah kelas pula. Okey, untuk tahun 2021. Okey, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So, kita akan jumpa lagi pada topik-topik yang akan datang. Dan sekiranya ada sebarang masalah, ada yang awak tak faham, okey, boleh minta keizinan dengan ibu bapa awak untuk WhatsApp dengan cikgu. Okey, tanyakan soalan. Okey, jadi cikgu rasa cukup setakat tu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.